Majlis Anugerah Sukan Malaysia ataupun Majlis Anugerah Sukan Masuk ASM 2019 bagi mengiktiraf kecemerlangan atlet Universiti Awam akan diadakan pada 10 Februari ini. Jadi bersama di studio dengan saya hari ini Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Pengerusi Majlis Sukan Universiti Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat Prof? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Kalau kita boleh lihat di hadapan ini adalah piala ataupun trofi yang memang diidam-idamkan oleh semua atlet di peringkat universiti, peringkat atau awam kita ni lah. Yes. Tapi secara mukadimahnya kita nak berkenalan terlebih dahulu. Apakah itu sebenarnya MASUM? Latar belakangnya bagaimana, Datuk? MASUM itu adalah satu majlis yang ditubuhkan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, iaitu terdiri daripada 20 universiti awam yang mana mengikuti majlis Majlis Sukan Universiti Malaysia, yang mana ahli-ahlinya datang daripada pegawai-pegawai daripada Pusat Sukan Universiti Awam, dan juga ianya adalah satu wadah yang mana kita menggerakkan sukan-sukan antara universiti di Malaysia, dan di samping itu juga kita terlibat dalam sukan-sukan di peringkat seperti Asia, ASEAN dan juga antarabangsa. Jadi dalam hal ini kita nak melahirkan sebenarnya bakat-bakat dan juga atlet-atlet yang memang mahir dalam sukan-sukan tertentu, yang mana ini adalah merupakan salah satu daripada aktiviti co-curriculum yang mana dilakukan di semua universiti awam. Jadi untuk itu juga kita melakukan pelbagai aktiviti lah sukan di peringkat universiti, di peringkat antara universiti, bagi memastikan kita dapat mengenal pasti atlet-atlet berkenaan. Jadi ini adalah antara satu sebab kenapa kita mewujudkan, dan setakat ini kita telah beroperasi selama lebih kurang 20 tahun dah. Dan Majlis Anugerah pada Anugerah Sukan ini pun kita lakukan ni adalah kali yang ke-20 yang untuk kita memberi pengiktirafan lah kepada atlet, penggiat sukan di universiti, dan juga tokoh-tokoh yang memberi sumbangan kepada sukan di Universiti Awam. Kalau kita boleh lihat Majlis Anugerah Sukan Masuk ASM 2019 bermaksud setelah 2 tahun tidak diadakan, jadi kali inilah baru diadakan majlisnya yang akan berlangsung pada 10 Februari ini. Jadi sebenarnya siapa yang akan terlibat di dalam majlis? Siapakah lagi penerima-penerima anugerah di dalamnya? Selain daripada atlet-atlet yang kita kenal pasti daripada semua universiti, iaitu 20 universiti awam tadi, juga kita melibatkan penggiat-penggiat sukan dan juga tokoh-tokoh yang menjadi tulang belakang kepada penganjuran dan juga kegiatan sukan di universiti. Jadi ini adalah satu juga pengiktirafan dan juga yang memberi sokongan kepada sama ada daripada pihak korporat ataupun daripada orang perseorangan. Juga kita memberi pengiktirafan tentang apa yang telah mereka menyumbangkan kepada kemajuan sukan. Kita lakukan ini untuk tahun 2019. Sebelum ini memang kita tidak dapat lakukan disebabkan oleh PKP, COVID ni, tapi kita masih nak adakan program bersemuka untuk mengiktiraf. Kerana ini lebih dapat kita meyakinkan mereka tentang apabila menerima anugerah itu dengan semangatnya, dan setelah mereka terlibat dalam sukan tersebut dan sudah tentu pencapaian ini, mereka kita perlu hargai secara lebih dekat daripada ke mereka lah. Kalau kita tidak buat secara online, sebab ini merupakan satu yang berprestij kepada universiti-universiti awam, atlet-atlet yang terlibat dalam sukan ini. Setelah sekian lama tidak ada, pastinya anugerah ini ditunggu-tunggu dan juga dinanti-nantikan oleh setiap atlet. Jadi apa di antara kelainan dan juga keunikan untuk tahun ini? Sebagaimana tahun-tahun sebelum ini, kita pun tidak adalah banyak kelainannya. Cuma apabila kita lakukan dalam situasi yang memenuhi SOP, maka kita perlulah mengikuti, dan juga penghadnya yang kita panggil untuk jemput untuk hadir bersama dalam majlis yang akan diadakan pada malam ini.
iaitu di Holiday Inn Melaka. Ya. Jadi ini pun juga mendapat kerjasama daripada Universiti Teknologi Melaka untuk bekerjasama untuk menganjurkan program pada malam ini. Dan selain daripada itu juga kita merasakan bahawa kelainan ini adalah dalam bentuk yang mana walaupun ianya telah pencapaian ini telah dilakukan pada tahun 2019 ya, tetapi kita masih menghargai dan kita ingin meneruskan penyampaian anugerah-anugerah yang mana kita sudah tentu akan menaikkan semangat lagi kepada atlet kita ini juga ataupun kepada universiti yang mana pelajar itu berada. Ya. Boleh Prof Dato' kongsikan apa di antara kategori-kategori yang dipertandingkan dan bagaimana sebenarnya cara penilaian atlet-atlet ini? Antaranya ialah apabila kita mengadakan anugerah ni, antara anugerahnya ialah yang kita ditunggu-tunggu ialah bintang harapan. Bintang harapan iaitu mereka yang ada potensi untuk menjadi atlet yang lebih berjaya pada satu hari nanti, iaitu wanita dan lelaki. Dan of course yang menjadi kita tunggu-tunggu juga ialah anugerah yang bersifat anugerah olahragawan dan olahragarawati. Yang itu pun yang mana mereka akan menerima piala pusingan yang ringan yang ada di depan ini, dan juga dengan wang tunai sebanyak RM3,000 akan diberikan kepada olahragawan-olahrawati yang telah mencapai pencapaian yang baik di dalam sukan yang telah mereka terlibat dalam tahun 2019 itu. Bercakap mengenai pelibatan pelajar dalam sukan, bagaimana perkembangannya setakat kini? Disebabkan oleh 2 tahun kita tidak dapat melakukan aktiviti bersukan secara bersemuka ataupun secara fizikal ni, maka agak sukarlah kita untuk melakukan, tetapi kita masih tidak meninggalkan iaitu sukan-sukan yang bersifat atas talian ini, yang mana sudah tentu ini pun mendapat sambutan, dan kita telah menganjurkan beberapa siri sukan tersebut di peringkat Universiti Awam juga, MASUM, yang mana ini juga antara lain kita ingin mengisi ruang-ruang yang masih ada untuk kita lakukan bagi memastikan mungkin atlet yang bersifat fizikal tadi tidak terlibat. Masa yang mereka berada di dalam kampus ataupun semasa mereka berada di rumah. Sebab sekarang ini kita boleh kata hampir 50% setiap UA tadi telah menerima pelajar-pelajar mereka ke dalam kampus, ya, melainkan yang memang tidak memerlukan kehadiran ke kampus tu masih berada di rumah untuk melakukan pengajaran dan pengajaran secara atas talian. Ya. Dan ini juga kita memastikan untuk seterusnya pada tahun ini kita merancang banyak program-program yang mana kita rasakan bahawa akan meningkatkan semula semangat antara pelajar-pelajar tadi untuk bergiat aktif dalam sukan. Mungkin Datuk juga boleh kongsikan apakah di antara pegisan ataupun program sepanjang tahun 2022 ini untuk pelibatan semua atlet, bukan saja atlet tetapi pelajar-pelajar universiti ini. Ya. Pelajar-pelajar universiti dan juga atlet serta masyarakat umum boleh mengetahui dan boleh mengikuti perkembangan sukan yang dianjurkan oleh MASUM, iaitu pada bulan Mac ini ada 2 karnival sukan MASUM yang melibatkan sukan-sukan kumpulan, iaitu akan dilakukan pada bulan Mac di Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI, dan juga di USIM. Manakala untuk seterusnya kita akan menganjurkan program sukan renang yang akan juga diadakan di peringkat MASUM, juga diadakan di UPSI. Dan seterusnya pada tahun ini juga kita akan mengikuti ataupun menyertai pertandingan sukan dipanggil sukan ASEAN, ASEAN AUG ASEAN, iaitu akan diadakan di Ubon Ratnachani, ya, itu di Thailand, ya, pada bulan Jun. Dan pada bulan Julai kita akan menyertai ini ialah Universiade
ya. Universiad ialah satu pertandingan ataupun sukan yang kedua besar selepas Olimpik. Yang mana tetapi dalam sukan Universiad yang ini terlibat hanya universiti-universiti di dalam dunia. Iaitu akan diadakan di Chengdu, China. Dan selain daripada itu juga, kita telah diberi pengiktirafan oleh ASEAN University Sport Federation, AUSF, untuk menganjurkan First World Rugby 7 sebelah di Universiti Putra Malaysia yang akan diadakan pada penghujung tahun ini. Jadi banyak sukan-sukan yang akan kita anjurkan dan juga yang kita akan laksanakan, dan ini memerlukan pelibatan atlet-atlet kita, iaitu daripada universiti. Jadi kontingen ini akan berusaha dengan lebih giat lagi lah untuk memastikan mereka dapat bertanding dengan baik dan untuk mencapai kemenangan lah di pertandingan-pertandingan yang telah saya nyatakan tadi lah untuk tahun ini. Banyak sebenarnya pertandingan-pertandingan antarabangsa yang melibatkan pelajar ini. Jadi kalau untuk pelajar kita sendiri setakat ini, apa di antara pencapaian terbaik bagi kontingen Malaysia? Okey, yang di tahun 2019 itu kita telah memenangi satu pertandingan di Universiad, iaitu ala Olimpik lah, peringkat universiti, yang mana kita telah mencapai tempat ketiga, iaitu peringkat gangsa dalam acara taekwondo berkumpulan. Yang ini adalah satu pencapaian yang saya rasa kita tidak boleh nafikan, yang mana kita telah adakannya di Napoli, Itali, di mana penyertaan kita mendapat tempat ketiga, dan saya mendoakan dia akan terus berjayalah dalam acara-acara yang kita akan ikuti. Tetapi itulah antara pencapaian yang terbaik yang kita telah capai sebelum berlakunya PKP yang mana kita tidak dapat lagi. Di mana banyak program-program di peringkat dunia dan juga negara kita terpaksa tangguhkan sukan itu secara fizikal. Semua ini tidak akan terjadi sekiranya tiada penglibatan daripada para pelajar di universiti, kerana ada tanggapan bahawa bila sudah masuk ke universiti mereka hanya memberi fokus dan juga tumpuan utama kepada pelajaran, pendidikan, teori, sehingga mereka melupakan aktiviti-aktiviti yang lain seperti aktiviti sosial dan juga sukan. Jadi bagaimana sebenarnya pihak masuk melihat perkara ini dan juga bagaimana kita nak menarik perhatian mereka untuk bersama-sama dengan atlet-atlet yang lain? Ya, sebagai satu dasar yang dibangunkan dan diturunkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi, dan ini merupakan satu ruang yang mana pengiktirafan kita beri, di mana setiap universiti adanya pusat sukan masing-masing, yang mana di sinilah aktiviti-aktiviti sukan dinaikkan taraf, sama ada untuk dipertandingkan di peringkat universiti ataupun seterusnya ke peringkat dunia, di mana pelajar-pelajar tadi kita menggalakkan dan kita memberi insentif tertentu. Ada yang kita berikan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang mana mereka boleh aktif secara sepenuh masa lah dalam konteks apa yang kita katakan tadi, sukan yang diikuti, maka kita berikan mereka beasiswa. Begitu juga dengan aktiviti-aktiviti lain yang di peringkat universiti, kita ada anugerah di peringkat universiti sendiri. Insentif ini kita berikan adalah anugerah-anugerah yang kita berikan pencapaian atlet-atlet tersebut di universiti masing-masing. Maknanya kalau ada 20 universiti tadi, maknanya 20 acara anugerah diberikan untuk memberi pengiktirafan. Dan saya sendiri merasakan bahawa penglibatan pelajar-pelajar itu cukup menarik. Cuma kita masih lagi memerlukan infra untuk bagi membantu untuk mendapatkan ruang-ruang bagi mereka melakukan aktiviti tersebut. Ada universiti yang telah memenuhi kriteria itu, ada universiti lagi masih belum mencapai tahap menyediakan kelengkapan untuk aktiviti sukan ini. Tetapi walau bagaimanapun, dengan konsep kita berkongsi ruang tadi, kita boleh ke universiti mana-mana untuk membuat latihan, untuk menjadikan aktiviti kita ini lebih meriah. Jadi saya rasa itu tidak menjadi satu masalah. Cuma pelajar tadi, biasalah setelah mereka habis masa waktu mereka belajar di kuliah, di perpustakaan, di makmal, maka sudah tentu satu ketika mereka perlukan senaman, riadah, yang mana ini akan menambahkan dia punya alertness dia. Betul. Iaitu supaya mereka dapat
belajar dengan lebih baik dan lebih tekun dengan kesihatan yang baik tadi lah. Itulah antara yang kita berikan. Prof Datuk, tapi persoalan yang paling penting sebenarnya ialah kita tahu sukan ini tertumpu kepada atlet universiti. Selepas mereka habis belajar, ke mana hala tuju mereka, atlet-atlet ini? Okey, itu adalah satu soalan yang memang kita ambil berat tentang para pelajar yang telah terlibat dalam sukan, yang telah berjaya dan keluar mencari pekerjaan. Ada yang terus melibatkan dan kita memberi galakan. Mungkin ada insentif-insentif tertentu yang mungkin pihak badan-badan yang disambut oleh badan-badan sukan di luar sana, yang mana sudah tentu mereka melihatkan potensi graduan kita ini, sudah tentu mereka akan menerima, sama ada dalam bidang contohlah memanah, menembak ataupun renang. Jadi badan-badan sukan mengambil mereka ini untuk menjadi atlet mereka. Ataupun mereka juga yang selalu dipanggil untuk mewakili di peringkat sukma negeri. Jadi sukan-sukan begini pun mereka terlibat. Dan juga kita mengharapkan satu ialah, jadi apabila mereka ini telah bergraduat, jadi mereka ada ciri-ciri profesionalisme dalam diri dia. Ya, itu sama ada dia boleh dapat menganjurkan sukan tersebut dengan baik, dengan lancar, ataupun mereka juga menjadi atlet ataupun jadi pengurus atlet untuk menjadi lebih baik kepada atlet-atlet yang lain. Jadi ini sebenarnya ruang yang ada kepada mereka kalau mereka ingin melibatkan secara langsung dalam aktiviti pada kesukanan inilah, melainkan mereka ingin menjadi seorang jurutera, menjadi seorang doktor, menjadi seorang arkitek, mereka akan terus melibatkan. Tetapi dalam masa sama mereka boleh menyumbangkan idea, pengalaman mereka untuk membantu. Saya setuju dengan apa yang Prof Datuk katakan tadi. Sebenarnya pelibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti seperti sukan memang boleh menambahkan lagi soft skill mereka. Correct. Kalau tahu teori semata-mata tapi tidak tahu bagaimana untuk berkata-kata pun satu masalah, seperti mana Datuk katakan tadi. Leadership itu juga penting, sesuailah dengan apa yang aspirasi kerajaan yang mahukan sebenarnya, supaya pelajar kita boleh dipasarkan di luar sana, tidak berlakulah pengangguran selepas habis belajar. Baik, terima kasih Profesor Datuk Teknologis Dr. Yusri Zainuddin, Pengerusi Majlis Sukan Universiti Malaysia, MASUM, kerana sudi bersama dengan kita untuk membawakan Majlis Anugerah Sukan MASUM 2019. Terima kasih Prof Datuk. Terima kasih. Baik.